Yang seterusnya, dalam mengamalkan sunnah, bagaimana nak imbangkan amalan tasawuf? Kerana ada pandangan mengatakan ikut tarikat adalah bahaya, ada yang membolehkan. Tuan-tuan, bila kita baca Quran, bila kita baca hadis, kita ikut seorang ulama, 2, 3, 4, 5, 10 orang ulama mengajar hadis dan Al-Quran, itulah tarikatnya bagi sebahagian besar para awam. Tapi kalau tuan-tuan nak ikut tarikat yang ada zikir tertentu, ijazahkan zikir tertentu, ada majlis yang biasa pukul 10 malam ke atas baru buat majlis, yang ini tuan-tuan banyak yang silap daripada yang betul. Saya tak kata semua salah, saya kata banyak yang silap daripada yang betul. So kena hati-hati. So kalau nak join tarikat, mantapkan dulu fiqh. Itu cara yang paling mudah. Belajar dulu hukum syariat, lepas tu bolehlah memperbaiki hati dengan join kumpulan tarikat. Daripada situ tuan-tuan pandang apa yang mereka buat, tuan-tuan tapis dengan ilmu tuan-tuan. Kalau ada yang bercanggah, ya, jauhilah kumpulan ini. Sebab saya masa muda-muda dulu, sekarang pun muda lagi, pernah join tarikat juga tuan-tuan. Jadi saya tahulah, masa mula-mula masuk semuanya cantik, betul, majlisnya bagus, zikirnya zikir-zikir yang biasa. Tapi sudah naik pangkat, daripada tali pinggang putih kepada tali pinggang hijau, contohnya ada something, kami ada majlis zikir nafas. Oh, sudah nafas pula ni zikir, tak apa, tak ada masalah lagi. Tapi pada majlis zikir nafas itu, ada Tok Syekh akan menyampaikan aura daripada kami. Wih, macam mana tu? Kalau macam cerita-cerita Cina tu, dia duk pegang belakang. Ini macam mana? Kami semua disuruh untuk tutup mata. Saya ingat masa tu sekolah tingkatan 1 tu, manalah tahu kan? Tutup mata dalam gelap gulita surau, dalam kawasan yang perhutanan sikit. Tu dia tempat suluk. Tok Guru pun datang ke dahi, ke muka kita, dia pun letak dahi dia atas dahi saya. Dia pun baca something, waktu dia pun bunyi sikit. Woi. Aura dia pun masuk kat kepala saya pun. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Dan dia bukan buat pada orang lelaki saja, pada anak murid perempuan pun dia buat. Macam bagus. Nampaklah ada masalah sikitlah tu. Bila kita tanya sebab apa ni? Kita ni semua Allah, tak ada nafsu dah. Wih, macam mana tu? Wahdatul wujud tuan-tuan. Nampak semua, pandang satu. Pandang satu, nampak semua. Benda tu panjang cerita ni. Tuan kena ngaji dulu. Nampak semua ni, semua Allah. Tak ada, ni semua Allah yang buat. So pegang perempuan pun daripada Allah kedua, tak ada rasa apa. Boleh pegang, boleh main peluk-peluk sikit kepala ke apa, tak ada masalah. Nabi pun inilah usafihun nisa. Tiba kamu boleh bagi aura kat kepala perempuan pula apa saya pun memecatkan diri daripada kumpulan itu. Kumpulan itu masih ada sampai hari ini, di Selangor. Okey. Baik. Jadi itulah tarikat, susah sikit. Biasanya bila tuan-tuan nak masuk tu ada bai'ah dulu. Bai'ah ada dengan madu, ada kain putih, ada air zam-zam ke apa, kena beratur, cium tangan semua sekali. Tak adalah bermasalah sangat. Tapi lepas tu perempuan bersama juga. Ada juga begitu. Nabi berbai'ah dengan wanita, tak bersalam, dia bersalam. Nabi pun sahabat-sahabat tak ada lah nak sampai mencium kaki Nabi, suruh ada yang cium kaki. Tuan-tuan, masalah. Kalau Nabi pun cium tak apa, sebab Nabi, kau kan Nabi, Nabi maksum, kau tak maksum. Wahai nak cium kaki kau. Kemudian saya juga diajar masa tarikat tu. Ni tuan-tuan tak tahu, saya cerita aja ni. Masa nak berzikir, bayangkan muka guru saya. Sebab apa kena bayangkan guru? Sebab kamu ni semua muridin. Anak-anak murid ni semua tak arif billah lagi. Tak sampai nak kenal Allah lagi. So zikir-zikir kita terpotong tengah jalan, tak sampai Allah.
So nak bagi dia bersambung, kena bayangkan muka Tok Syekh dekat dahi. Tengah bayang muka Syekh. Bayang muka Syekh. Kan? Supaya ibadah kita sampai kat Syekh, Syekh pun transit sampai kat Allah. Oh yo. Betul. Saya buat dulu tuan-tuan masa tengah tatu. Lepas tu baca Quran, liuqarribuna ilaihi zulfa. Orang kafir jahiliah dulu sembah berhala. Allah kata, Rasulullah kata jangan sembah berhala. Mereka kata aku bukan sembah berhala, aku sembah berhala ni sebab berhala ni untuk jadi perantaraan aku nak sampai pada Allah je. La ilaha illallah. Tarikat sama macam berhala, tapi bukan semua tarikat. Jangan salah faham, marah pula doh. Maknanya seolah-olah sampai tahap itu dah tuan-tuan. Ini dia masalah ni. Padahal Allah kata, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba ku minta pada aku, minta terus pada aku dekat. Dan nahnu aqrabu ila min hablil warid. Allah kata, kami dekat dengan manusia, dekat daripada urat dekat leher dia lagi. So faham pula nak ada transit pula tuan-tuan. Medium pula. Medium boleh, tapi medium yang diiktiraf oleh Rasulullah saja. Tawassul namanya. Contoh yang pertama, bertawassul dengan orang saleh yang hidup, tolong doakan. Bila pergi umrah tolong doakan, itu boleh. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh kita. Kita buat amal saleh, ya Allah, kalaulah ada kebaikan pada bantuan sedekah yang aku berikan kepada Gaza, tolonglah selamatkan, sihatkan anakku yang sedang sakit. Boleh. Sepakat ulama. Yang ketiga, tawassul dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ada nama-nama yang hebat, doalah dengan tawassul. Ya Allahu ya Latif, ya Allahu ya Ghafur, ighfir lana dhunubana, ya Allah ya Ghaffar, ya Tawwab. Contohnya boleh. Yang khilaf, bertawassul dengan Nabi, jasad Nabi yang telah wafat. Itu khilaf. Tapi yang tiga tadi tu confirm. Tapi bertawassul dengan membayangkan wajah guru semasa ibadat, tak ada tuan-tuan. Habis. Sebab tu kalau nak amalkan sunnah, nak amalkan tarikat, belajar dulu tarikat syariat.